Assalamualaikum dan salam sejahtera ya. Berjumpa kita sekali lagi ya dalam saya punya video yang ke-27 kalau tak silap saya. So, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan semesta alam yang menguasai hari pembalasan ya. So hari ini saya nak tunjuk you cara contoh cara analisa orang yang lahir pada 2 hari bulan 10 1983. So ini adalah contoh nombor cermin kan. Sebab ramai orang saya tengok student saya yang confused pasal nombor cermin. Kita tengok mula-mula sekali macam biasa kita kena buat rumah dia. Tulis segitiga macam ni, segitiga macam ni. Okey. Lepas sekali buat rumah dia kan. Dia macam biasalah. Tengok 2 hari bulan 0 campur 2 tak kat sini 2. Petak pertama. 1 campur 0 1. 1 campur 9 10 kan. So 1 campur 0 1. So 8 campur 3 8 9 10 11 11. 1 campur 1 2. Nampak tak? Inilah yang saya katakan nombor cermin. Yang awal ni mesti you anggapkan ni macam cermin. You tengok tak? Dia adalah pantulan 2 1 1 2. Ataupun nombor cermin 2 2 2 2 sama kan. Ataupun 1 1 1 1 macam Bill Gates. Sebab tu orang macam ni dia genius tau. Dia belajar sikit tapi dapat banyak. Ni saya kata nombor cermin, bukan nombor kat bawah-bawah nombor kat depan ni. Nombor cermin. Ataupun 1 2 2 1 ke, ataupun 1 2 1 2 pun kira nombor cermin. 1 2 1 2 kan, pun nombor cermin. So you anggap ini sebagai cermin dia, kan. So okey, kita sekarang nak kira nombor rohani dia. Nombor rohani adalah bulan you lahir campur tahun. 1 campur 1 2. So turun ke bawah 2 campur 1 3 tak kat sini. 1 campur 2 3. 3 campur 3 6. Ni nombor rohani ya. Nombor rohani sifat dalaman you all kan. Nombor fizikal ni adalah nombor fizikal ataupun ada orang panggil nombor asas lah kan. Siapa yang belajar metafizik lama, nombor asas ataupun nombor jasmani ke sama. Kan ini adalah sifat ni sifat luaran. Sifat luaran yang orang boleh nampak. Sifat rohani ni bersifat dalaman. Yang ni orang tak nampak kan. Orang tak tahu karakter ni. Kecuali you belajar metafizik version saya, you tahu nombor rohani. So, tengok lagi 1 campur 3 4 tak kat sini. 2 campur 3 5. 4 campur 5 9. 1 campur 3 4. 2 campur 3 5. 4 campur 5 9. Nampak tak nombor cermin kan? Dia adalah pantulan kiri. Nampak? You anggapnya macam cermin. Inilah dikatakan nombor cermin, nombor genius. So kalau you buat kira-kira kan, mungkin you akan jumpa 1 dalam 1 juta lah. Kira-kira mungkin jumpa 1 kan. Kira-kira 100 ke 200 orang baru jumpa. Susah nak jumpa nombor jenis ni. Tapi kalau jumpa, you kawal dengan dia kan. Memang bagus lah. Banyak manfaat untuk you. Sebab orang macam ni dia otak bergeliga. Boleh buat batu cincin. Kata kan. Memang genius. Born to be a genius. Jarang-jarang jumpa. Ni rare. Ni nombor rare. Kan kalau jumpa 2 1 1 2 ke 2 2 2 2. Paling sempurna semua nombor samalah. 2 2 2 2 1 1 1 1. Tengok Bill Gates 1 1 1 1 kan. Orang kira tak lahir dia. Sebab tu dia kaya gila. Dia bijak orang macam ni. Kadang-kadang belajar mungkin tak pandai kan, tapi bijak lah. Dia bijak, dia genius, buat bisnes memang kaya teruk kan, kaya gila. So nombor 6 nombor fizikal lah. Okey. Campur silang dia. 3 campur 6 9 letak kat sini. 3 campur 6 letak belah kanan 9. 9 campur 9 18 kan. So 1 campur 8 9. Ini nombor akhir hayat. Saya panggil nombor akhir hayat. So nombor rohani untuk mengetahui sifat dalaman you, batin you. Nombor fizikal untuk tahu sifat luaran you kan, fizikal you, sifat luaran you. Nombor akhir hayat adalah menceritakan tentang di akhir-akhir usia you kan, apa yang you tinggalkan untuk waris you. Nombor 9 ni biasanya dia akan, so, nombor akhir hayat ni dia ada sama ada 3, 6 atau 9. Dia tak mungkin nombor lain. Kalau nombor lain dia mean dia salah kira. Nombor akhir hayat mesti 3 atau 6 atau 9. So kalau 9 ni maksudnya di akhir-akhir usia individu ni kan, dia banyak meninggalkan harta dalam bentuk kereta, tanah ke, rumah ke, aset tetap. Dia akan tinggalkan tu. Dia pengumpul aset tetap. Dia suka tinggalkan. So waris dia untung kan. So nombor 9 ni. So nombor 6 ni adalah orang yang di akhir-akhir usia dia banyak tinggalkan cash. Untuk waris dia. Dia suka simpan cash. Cash ni adalah aset cair kan, aset yang mudah dicairkan kan, aset cair lah. Duit menam ni. So nombor 3 ni adalah individu yang mungkin kaya gila ataupun mungkin biasa-biasa je. Sebab nombor 3 ni jenis pandai cari duit tapi tak sayang duit.
Suka sedekah, suka berderma kan, buat filantropi, dia suka nombor 3 ni. Hati baik ni. Jadi hati baik, tak boleh tengok orang susah kan, suka tolong. Tapi kelemahan orang ayat 3 ni kan, di akhir-akhir usia dia mungkin selalu kena tipu dengan orang ambil kesempatan. Sebab hati dia baik kan, so tolong jaga-jaga. Sebab tu saya kata bila you belajar metafizik, you dah boleh protect diri kan, you tahu kelemahan you tahu kekuatan you. Itu penting belajar metafizik, rahsia tarikh lahir. Rahsia mengenal karakter seorang tu melalui tarikh lahir. You akan nampak betapa hebatnya Allah ciptakan you, betapa hebatnya Allah ciptakan orang sekeliling you, saling melengkapi. Masing-masing ada kelebihan dan kelemahan masing-masing. Bukan untuk bersaing, untuk saling melengkapi. So lepas sudah kira semua ni basic kan, kita kira dulu yang paling penting, nak tengok unsur-unsur ni. Unsur-unsur ni penting. Unsur air ni kan, you tengok you orang yang cool ke tak, besi ni degil ke tak, kayu ni suka tak alam sekitar kan, suka tak pada alam sekitar, flora dan fauna, suka lepak tak konsep-konsep rumah macam Bali ke, berjiwa tradisional lah orang kayu ni. Api ni nak tengok dia panas baran ke tak, tanah ni nak tengok dia ada pelaris tak dalam badan dia. Kalau ada pelaris tu maksudnya bagus lah kan. Pergi kedai tu kosong, tiba-tiba duduk sekejap je, tiba kedai tu penuh. Itu ciri-ciri nombor 5, tanah, pelaris. Allah develop dia. So tengok dulu kan, 2, 7 ada berapa? 2 dengan 7. 1, 2, 3. 2 dengan 7. 2 dengan 7 ada 3 je. Tulis. Ada 3 unsur air. 1 dengan 6. 1, 2, 3. 1 dengan 6 ada 3 je. Tulis 3. Kayu 4 dengan 9. 4 dengan 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Banyak unsur kayu dia. So api 3 dengan 8. 3 dengan 8. 1, 2. 2 je. 5, 1, 2. 2. So kira semua total dia. Dia mesti 17. Kalau you tak cukup 17, you salah kira lah. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17. Okey, cantik. 17 kan? So ini unsur dia. So dekat sini je kan, kita dah boleh describe tentang orang tu. Orang tu tengok. Api dia 2 kan. So kalau api dia 4, orang ni memang panas badan lah. Kalau 2, dia bukan jenis panas badan. Orang ni bukan jenis panas badan. Tengok air pula 3 kan. Nampak kemarahan dia kan, memang boleh ditutupi dengan dia punya ni lah kan. So orang yang 4 ni kan, dia marah lah. Jangan buat dia marah. Sekali marah biasanya susah nak pujuk. Kalau yang ni 4, tiba-tiba air kosong lah kan, memang cepat marah tapi susah nak pujuk. Tapi kalau dia 4 sini, air pun 4, maksudnya orang tu panas baran, tapi bila pujuk senang reda. Nampak tak? Dekat sini je dah cerita pasal karakter orang tu. Setiap orang berbeza tau. Sebab tu nak tunjukkan Allah tu maha hebat, maha sempurna, maha teliti, sebaik-baik perancang. Dia akan tengok ini unsur-unsur dalam badan tu. Dia ada cerita dia behind that story. So saya tahu lah, mungkin you all belajar metafizik kan, ada banyak kan, lain guru, lain dia punya cara kan, lain dia punya tu, tapi basic sama je. Lebih kurang cerita pusing-pusing kan, benda yang sama kalau you faham foundation dia, basic dia. So nampak tak? Ini untuk tengok sifat orang tu keseluruhan lah. Yang dekat sini kan, you akan tengok. Saya dah ajar kan, dalam chapter 1 sampai chapter 24, saya ajar cara baca. Kita tengok nombor 1, 2, 3 ni. Kalau 1, 2, 3 ni, maksudnya apa? Dia punya power dekat suara. Orang ni power dekat suara lah. Dia cakap ada banyak kan, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tak kisahlah, pusing-pusing pun tak apa. Janji terbalik pun tak apa. Janji dekat-dekat. 2, 1, 3 ke, 3, 1, 2 ke, 2, 3, 1, tak kisah kan. So nombor 1, 3 ni, kalau you tengok nota saya, orang ni memang power dekat suara lah. Dia cakap boleh senang pengaruh orang kan, boleh manipulasi orang dengar cakap dia, orang terpegun cakap dia. Itu kelebihan orang yang ada nombor 1, 2, 3. So dia ada juga kombinasi nombor 4, 5, 9. 9, 4, 5 ke, 5, 4, 9 ke, something like that lah. So 4, 5, 9 ni kan, kelebihan ni kan, orang macam ni dia ada sixth sense. Betul ke dia sixth sense dia? Sixth sense lah. Betul lah. So sixth sense ni macamnya Allah dah bagi dia deria ke-6. Tengok dia ada 4, 5, 9 dekat sini pun ada 4, 5, 9. So dia punya sixth sense kuat tau. So dia boleh rasa kalau benda tak elok nak jadi ke kan, ataupun orang nak tipu dia kan, dia boleh rasa. Tu kelebihan orang ada 4, 5, 9 ni. Instinct dia kuat. Kan? And then 4, 5, 9 juga ada power manipulasi. Dia boleh manipulate orang tau. Nak bagi orang tu bergaduh ke, laga-laga kan pandai kan. Kalau dia buat cara jahat lah. Kalau cara baik, dia boleh satukan balik orang yang tengah gaduh. Nampak? Manipulasi. Dia boleh buat orang tu ikut apa dia nak cakap. Itu the power of manipulasi. Power nombor ni 4, 5, 9. Dan tengok dia ada nombor apa lagi. Nombor 96 kan. Gabungan dua nombor lah, 96 ke 966 ke. Macam ni biasanya orang mudah untung. Kalau dia buat bisnes kan, yang dia suka, dia cepat untung, mudah untung. Biasanya orang macam ni dia suka terlibat dalam forex lah. Forex, dia nak buat bisnes yang pulangan cepat. 96 ni, dia akan tengok. Tolong tengok nota saya. Buka YouTube, type Syed-Zam, SYED jarak ZAM. You klik dekat profile picture saya, gambar muka saya tu klik, and then dah masuk profile YouTube saya. Dalam tu ada button videos
kan. You klik kat button videos, you akan tengok bersusun saya punya tu. Sebab kalau you type Saizam dekat YouTube saja kan, mungkin video saya bercampur dengan video YouTuber yang lain kan. So susah. You kena please masuk YouTube Saizam, tekan subscribe, tekan loceng. Bila you tekan subscribe, you tekan loceng channel saya Saizam, insya-Allah you tak akan terlepas video-video terbaru saya. Sebab setiap hari saya akan update 1 ataupun 2 video. Kan, saya ada banyak ilmu nak cerita kat you kan, contoh scan, contoh cara kira, tapi you kena tolong saya subscribe kan, untuk bagi apa tu, notification tu keluar. You akan tahu, you akan terima update terbaru saya kan. So kalau siapa tak subscribe, rugilah kan. Dia mungkin terlepas pandang kan, video saya update, dia tak dapat notification, dia kena cari manual, letih lah. Tolong masuk Saizam SYED jarak, saya punya YouTube channel kan, SYED jarak ZAM. You tekan masuk sini kan, klik je dekat saya punya gambar tu. Gambar saya tu klik. Lepas dah klik gambar, pergi tekan dekat button videos. Kan. So saya nak capai nota saya nak ajar for free kan. Kalau pergi kelas-kelas macam Fizik ni beribu-ribu, tak payah bazirkan duit, saya ajar free je. Kan. So apa lagi kombinasi? Ada banyak kan? Contoh lah, saya nak bagi tahu kat sini video kali ni bahawa ini adalah nombor cermin, nombor orang jenis, rare punya nombor, jarang-jarang jumpa. Kan. And then dia ada manipulasi, dia 996. Tengok lagi. Ada dalam nota saya kan, ada kombinasi nombor-nombor ni 129 ke kan, ada makna semua. So saya tak nak pergi lebih detail kan, takut pening nanti. Sebab ini adalah cara saya analisa macam mana secara ringkas kita analisa orang tu, macam mana karakter dalam diri dia, macam mana gabungan 3 nombor ataupun 2 nombor ada makna. Satu-satu ni maksudnya orang yang ada nombor satu-satu. Satu-satu ni biasanya orang ni jenis boleh berjaya sendiri. Dia boleh berjaya sendiri tau. Dia berdikari lah, dia tak perlukan bantuan orang lain, orang sekeliling ni kan, dia boleh berjaya sendiri. Dia ada cara dia ni. Ada banyak kombinasi 1 1 2 2 2 1 2 nombor, 3 nombor. Tapi kalau you nak lebih lengkap lagi kan, tolong pergi kedai-kedai buku, cari buku rahsia tarikh lahir. Dekat situ ada lebih lengkap, lebih detail lagi kan. Kombinasi 2 nombor apa maksud, kombinasi 3 nombor ada maksud. Dia akan beritahu kan. So saya punya ni saya cerita you basic lah, tak nak drag masa lama-lama kan. Sebab video saya lebih kurang 10 ke 15 minit je satu video. So saya harap saya dapat jumpa you all lagi kan di my next video. Please follow saya ketat-ketat dan tolong subscribe channel saya SYED jarak ZAM. Tolong subscribe, tolong tekan loceng supaya you tak miss satu pun video saya yang latest kan. So saya akan cuba. So tolong ingat pesanan saya, ini cara contoh kan. Mungkin di next video nanti kan saya akan cerita pula nombor-nombor lain kan. Kalau memang kebetulan sama tarikh lahir dengan you kan, saya kira ni tolong share tolong share video ni dekat YouTube ke grup WhatsApp ke, supaya orang tahu, orang kenal you siapa, orang tahu kelebihan you. Kan. So nak tahu kelemahan ke apa semua, kena tengoklah video saya. Saya dah buat 26 video dekat YouTube, saya nak you capai. Belajar for free. Jangan risau. Saya tak kena ikut ilmu kan. Ilmu saya cetek kan, tapi hati saya besar nak share dengan you all benda ni yang dah lama saya kuasai lebih 10 tahun. So benda ni memang best lah, have fun. You dah pandai kira tu kan, memang dia menarik. Cuma kalau you tak pandai kira, jangan pergi chapter 2, chapter 3 kan. Jangan pergi. Sebab selagi you tak pandai kira kan, you salah kira kan, output dia akan lain. Nanti kawan-kawan you gelak je kan. You cerita pasal dia, karakter salah. Sebab mungkin salah kat sini kan, salah kira. Saya selalu pesan dekat student saya, tolong kira betul-betul, tolong semak banyak kali kan, supaya jawapan dia, analisa dia tepat. Kan. So itu saja kot pesanan saya untuk kali ni. Lagi satu saya nak beritahu 633. You nampak? Saya ternampak pula kan. 633 ni maksudnya pergerakan wang dia pantas. Nampak tak? Siapa yang ada nombor 33 ni, pergerakan wang ni pantas tau. Pandai cari duit, pandai juga bocor kan. Seorang ni mungkin boros, ataupun suka derma, ataupun suka sedekah ke, bayar zakat ke. Nombor 633 ni memang tak sayang duit kan? Memang boros lah. Boros ataupun suka derma. Sebab pergerakan wang ni pantas. Masuk banyak, keluar pun banyak. Masuk banyak kebocoran. So tolong improve kalau siapa ada nombor 633 ni, carilah husband atau wife kan, yang nombor rohani 6 kan. Nombor rohani 6 ni okey lah, unsur besi. So orang ni memang biasanya suka fikir duit kan, asyik fikir duit, asyik fikir pasal bisnes, macam mana nak kaya cepat. Nombor 6 ni, nombor 6 juga pandai kawal wang. Walaupun dia boros kan, dia mungkin pandai kawal wang. Sebab dia nak beli barang-barang branded kan, dia high taste punya orang ni, tapi dia nak beli pada time discount ke apa kan, dia pandai. Nombor 6 ni pandai kawal wang. Nasib baiklah pandai kawal wang kan. So dia akan menutup sikit dia punya kelemahan ni, boros ni. Kena kawal lah, kadang-kadang tak boleh kawal kan, boros. Sebab nombor 6 ni nombor individu yang kaya lah. Ending ni biasanya kaya gila lah kalau dia buat bisnes apa yang dia suka kan. Nombor 2 ni rohaninya, dalaman dia, power dia dekat suara. Dia cakap senang pengaruh orang kan. Kalau ayah tu kan
Jadi nampak macam pendiam. Sekali tempik anak boleh nangis. Itu nombor 2. So ada banyak lagi kan? Ada banyak lagi detail. Saya tak mahu cerita lebih detail kan. Ini analisa contoh. Saya nak tunjukkan nombor cermin. So saya jumpa you all kan kat my next video. Assalamualaikum.